kita tandakan. Kita tandakan kehadiran kamu tu. Okey. Aisyah rekod ke Aisyah? Kalau Aisyah rekod, cikgu tak boleh rekod dah. Aisyah rekod, Aisyah nak tengok sendiri ke? Okey. Jadi kalau saya rekod, saya boleh send. Tapi sekarang ni masalah dia line tu. Okey. So sebenarnya saya boleh je send pembelajaran yang kita dah buat. Okey, cuma masalahnya dia ada banyak sikit kerja kan. Saya tak boleh terus bagi awak video PDP melalui GM ni sebab kalau kamu buka memang data kamu habis. Okay, jadi saya terpaksa, dia ada banyak proses sebenarnya nak kena tukar ke link YouTube, dari link YouTube tu kena bagi ke kamu kan, jadi dia panjang proses, sebab itulah selalunya saya banyak terlupa lah daripada ingat. Okay, jadi kalau Aisyah dah rekod, Aisyah nak tengok sendiri tak ada masalah lah. Okay, so tanpa membuang masa, nanti kawan-kawan kita dia akan masuk sikit kan. Okey. Sebenarnya saya nak ingatkan semula tentang pembelajaran kita pada minggu lepas. Okey, pada hari Ahad, iaitu kita dah masuk bab 6 tentang Kesultanan Johor Riau. Okey, kalau kamu ingat lagi, kita dah belajar hari tu tentang pengasas Johor Riau, iaitu daripada keturunan Sultan. Siapa ingat keturunan Sultan mana? Pengasas Kesultanan Johor Riau. Boleh jawab, PBD ditanda. Sultan Melaka. Sultan Melaka, bagus. Siapa nama Sultan Melaka tu? Raja Ali. Raja Ali tu pengasas Kesultanan Johor. Sultan Melaka tu. Siapa nama Sultan Melaka? Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah, betul. Okay, kenapa pula Sultan Mahmud Shah ada di Johor? Kenapa boleh ada di Johor dan bermulanya pengasasan Kesultanan Johor Riau? Dah kata tadi Sultan Mahmud Shah berada di Melaka, tapi kenapa pula boleh berada di Johor? Apa berlaku? Siapa ingat? Siapa ingat apa berlaku di Melaka sehingga menyebabkan Sultan Mahmud Shah berada di Johor? Melaka dijajah. Dijajah oleh siapa? Tak dengar. Dijajah oleh siapa? Siapa yang menjajah Melaka? I'm waiting. Siapa yang menyerang Melaka? Portugis. Okey. Jadi bila Portugis menyerang Melaka, menyebabkan Melaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1641. Okey, jadi ekoran daripada itu menyebabkan Sultan Mahmud Shah terpaksa melarikan diri ke Melaka, ya. Jadi anak Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan Ali yang memakai gelaran, siapa ingat gelaran apa yang dipakai bila dia menjadi pengasas Kesultanan Johor Riau? Sultan Alauddin Shah. Sultan Alauddin Shah. Najihah nak cakap apa Najihah? Sultan Alauddin Rakyat Shah. Bukan rakyat, riayat. Sultan Alauddin Riayat Shah kan. Okey. Jadi kalau kita lihat pada peringkat awal, pusat pemerintahan kerajaan Johor Riau tu sentiasa bertukar tempat. Betul tak? Okey, yang pertama di Kota Kara. Saya mulakan di Kota Kara. Okey, kenapa daripada Kota Kara berpindah pula di tempat yang baru? Apakah tempat yang kedua? Kota Sayong. Kota Sayong. Okey, kenapa berpindah ke Kota Sayong? Kerana dia diserang. Bagus Najihah. Diserang oleh siapa? Portugis. Okey.
jadi dia memilih pula tapak yang baru di Kota Sayong. Kemudian dari Kota Sayong berpindah pula di tapak yang baru. Apakah nama tapak baru? Kota Batu. Kota Batu. Kan? Okey, kenapa pula berpindah? Sebab apa? Kenapa berpindah di tempat yang ketiga, yang Kota Batu? Kenapa berpindah? Kerana kedudukannya yang strategik. Okey, kedudukan yang strategik iaitu Yang lebar dan dalam memudahkan kemasukan kapal dagang. okey, good. Jadi sungai ataupun muara Sungai Johor yang lebar, dan juga dalam memudahkan kemasukan kapal dagang. Jadi bermaksud masa ni dah tak ada dalam serangan daripada Portugis. Betul? Okey, kemudian untuk membuka kerajaan satu masalah. Nak mengukuhkan kerajaan pun satu lagi masalah besar. Ataupun kita lihat cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau bagi mengukuhkan kedaulatan kerajaannya. Jadi kita dah belajar hari tu kan tentang cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi. Okey, cabaran yang pertama, siapa boleh bagi tahu saya? Persaingan Johor Aceh Portugis. Okey, persaingan Johor Aceh Portugis atau dikenali sebagai perang Tiga segi. bagus Aisyah, atau perang tiga segi selain daripada tu dinamanya Perang 100 tahun. bagus Karina Najia, perang 100 tahun. Okey, itu cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua, Perang Johor Jambi. okey, Johor Jambi. Okey, untuk mendapatkan kawasan apa dekat Jambi tu? Tungkal. Okey, Tungkal. Okey, yang ketiga, cabaran yang ketiga, Konflik pembesar. konflik pembesar antara bendahara apa dengan Laksmana apa? Bendahara Tun Habib Abdul Majid Dengan Laksamana Tun Abdul Jamil. alright, good. Dan yang masalah yang keempat, Ancaman Raja Kecil. okey, ancaman Raja Kecil. Siapa menang, siapa kalah? Raja Kecil yang kalah. Okey. So, untuk detailnya boleh baca sekali lagi dalam buku teks. Okey, cuma hari ni kita tak nak lah ulang semula. Cuma kita nak recall je tadi supaya kamu sentiasa ingat. Sejarah ni kena ulang supaya ingat. Okey. Dan kita nak terus masuk ke bahagian yang seterusnya iaitu tentang strategi yang diambil, yang dilakukan bagi menghadapi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kerajaan Johor tadi. Okey, jadi buku teks kamu boleh rujuk muka surat, saya tak tahu muka surat berapa, saya tak tengok buku teks, tapi kita tengok skrin di hadapan. Okey, maklumkan saya kalau nampak dan tak nampak. Nampak. Okey, good. Alright, so kita tengok Nampak. beberapa. Okey, bagus. Jadi kita tengok sama-sama. Ingat, tak faham, terus tanya. Ya, okey. Jadi beberapa strategi telah diambil untuk menghadapi cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi. Okey, bagi mengekalkan kedaulatan Johor. Pertama, pemindahan pusat pemerintahan. Okey, jadi kalau kamu lihat, ini adalah peta yang menunjukkan lokasi pusat pemerintahan Johor yang mana bukannya tetap di satu tempat. Kita dah belajar tadi kan cabaran-cabaran. Tetapi berubah-ubah ya. Yang pertama di Kota Kara, kita dah belajar tadi. Kedua di Kota Sayong, kemudian berpindah ke Kota Johor Lama. Ya. Okey. Jadi kita tengok sama-sama. Sebahagian besar pusat pemerintahan Kesultanan Johor, Kesultanan Johor Riau terletak di sepanjang pesisir Sungai Johor. Okey, kenapa memilih sungai? Tak semua orang sedia maklum, sungai ni banyak fungsi dia kan. Okey, jadi apa-apa pun memang memilih sungai tu sebagai lokasi utama pesisir sungai. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim,
Okey, tahun 1677 hingga 1685, kegemilangan Kesultanan Johor Riau diteruskan di Kepulauan Riau Lingga yang menjadi pusat pemerintahan yang baru. Okey, pusat pemerintahan sering berpindah disebabkan oleh keperluan strategi ketenteraan dan pertahanan serta muslihat untuk pertahankan diri daripada ancaman Portugis dan Aceh. Jadi kita lihat daripada Kota Kara berpindah ke Kota Sayong kerana ancaman Portugis kan. Okey, sekejap ya. Sebab ada yang nak masuk. Okey. Okey, jadi perpindahan tersebut ataupun perubahan pusat pemerintahan tu itu adalah salah satu strategi bagi mengekalkan kedaulatan. Kalaulah dia duduk kekal saja di tempat yang sama, memang lama-lama musnahlah kerajaan dia. Kan? Okey. Jadi perpindahan ataupun pertukaran pusat pemerintahan tu sangat penting. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian yang kedua membina kota pertahanan ya. Kota pertahanan yang dibina sering berubah mengikut lokasi pusat pemerintahan dan mempunyai bentuk serta ciri yang tersendiri. Sekejap ya, ada yang nak masuk lagi. Yang ginilah cabaran kita. Okey. Okey, yang baru masuk kita sedang belajar tentang strategi menghadapi cabaran ya. Okey, kita tengok yang pertama Kota Kara. Ini pusat pemerintahan yang pertama. Kan, okey. Jadi Kota Kara ni dibina semasa pengasasan kerajaan Sultan Alauddin Riayat Shah I atau nama asal dia Raja Ali tu. Kan. Okey, terletak di Kuala Sungai Telur. Okey, di mana kalau kita lihat bentuk kubu ataupun benteng-benteng yang dibina okey untuk mempertahankan Kota Kara adalah pagar ya. Pagar ini pagar yang dibuat dengan kayu atau kita panggil kayu yang dipancangkan setinggi 40 kaki. Okey, atau ukurannya 12 meter. Sekejap ya. Inilah kalau masuk lambat. Kita dah start dia baru nak mula. Okey. Jadi ini ya. Ini kita panggil benteng. Okey. Dan kemudian benteng tadi ataupun kita panggil kota pertahanan tadi diperkuatkan dengan bedil dan juga meriam. Okey. Sebab masa ni ancamannya daripada siapa yang mengancam dia kalau di Kota Kara yang pertama? Kuasa besar yang mengancam Kesultanan Johor? Siapa? Siapa masih ingat? Portugis. Bagus. Okey, so Portugis. So perlukan pertahanan yang kuat. Okey, kemudian seterusnya selain daripada membina kota pertahanan, okey, yang ketiga kerajaan Johor juga menjalinkan hubungan dengan kerajaan Belanda. Okey, kepemimpinan Kesultanan Johor Riau mengekalkan kedaulatan kerajaan dengan mengadakan perjanjian persahabatan dengan pihak Belanda. Okey, Belanda ni orang barat ya. Dasar berbaik-baik dengan Belanda dilakukan sebagai strategi untuk menghadapi ancaman daripada Portugis di Melaka dan juga Aceh. Ingat tak perang tiga segi? Portugis, Melaka, Aceh. Portugis, Melaka. Portugis, Johor, Aceh kan? Okey. Aceh pun tak bersetuju dengan Johor sebab Johor bila dia maju akan menggugat Aceh. Ya, Aceh juga menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis ni cuba untuk menguasai Aceh. Walau bagaimanapun ketiga-tiga kuasa tadi, Johor, Portugis, Aceh, semuanya berebut-rebut untuk mendapatkan perdagangan di Selat Melaka kan. Okey, tapi walau bagaimanapun Johor cuba berbaik dengan Belanda ya. Kuasa besar ataupun kuasa barat yang lain. Okey, hubungan Johor dengan Belanda tahun 1602 di mana kita lihat Belanda telah menawarkan bantuan kepada Sultan Alauddin Riayat Shah kedua. Okey, untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan juga Aceh. Kan? Jadi Belanda sendiri yang tawarkan perlindungan. Ya, okey, bantuan iaitu perlindungan kepada Johor sekiranya diserang oleh Portugis dan Aceh.
Perjanjian Johor Belanda ditandatangani pada 17 Mei 1606 antara Admiral Belanda. Admiral ni maksud dia jawatan yang paling besar lah dekat kapal Belanda tu kan. Okey, iaitu Cornelis Metelief de Jonck dan Sultan Alauddin Riayat Shah II di atas kapal Belanda yang bernama Orange. Orange, mana-mana pun boleh. Okay. Alright, so ini strategi yang kedua lah. Dia mengadakan hubungan baik dengan Belanda. Belanda ni pun hebat sebenarnya. Ya, selain daripada Portugis, selain daripada British, Belanda juga adalah kuasa besar yang hebat. Ya, ada kapal peperangan sendiri. Okay, seterusnya kita lihat masih lagi tentang hubungan baik dengan Belanda. Okay, Belanda juga meminta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Maksudnya sekarang ni Belanda nak menguasai Melaka. So dia pun berbaik dengan itu antara satu sebab dia berbaik dengan Johor. Okay, dan Johor mengambil bahagian dalam perang Belanda Portugis dengan memberikan bantuan berikut. Jadi sebenarnya Johor pun sebenarnya nak sangat mendapatkan semula Melaka kan. Sebab itu daripada keturunan dia semua dekat situ, betul tak? Kan, jadi bila Belanda ni sedia untuk membantu Johor untuk mendapatkan perlindungan daripada serangan dan juga Aceh, serangan Portugis dan Aceh. Jadi Belanda ni meminta bantuan Johor sebagai balasan. Dia minta Johor supaya bantu dia. Belanda nak serang Portugis kat Melaka, jadi Belanda nak Johor bantu dia. Okay, jadi Johor ni kalau dah dengar serangan dekat Melaka, of course dia setuju. Kan, okay, sebab dia pun berhajat nak mendapatkan semula Melaka sebenarnya. Okay, jadi antara bantuan yang diberi oleh Johor kepada Belanda ialah membantu mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubu, menyekat musuh lari ke dalam hutan dan menaikkan semangat tentera Belanda. Jadi ini antara bantuan-bantuan yang diberikan oleh Johor kepada Belanda ketika Belanda nak menyerang Portugis di Melaka. Okay, Johor juga membantu Belanda mengepung dan menyerang Portugis di Melaka sejak 2 Ogos 1640. Portugis di Melaka berjaya ditewaskan pada Januari 1641. Jadi hampir setahun jugalah ya. Serangan Belanda ke atas Portugis di Melaka dan akhirnya Belanda berjaya mengalahkan Portugis di Melaka dan kemudian Melaka jatuh ke tangan Belanda. Okey. Baik, jadi kita lihat sikit ke aplikasi KEBAT terhadap pembelajaran yang kita dah belajar tadi. Okay, di mana kelangsungan warisan pentadbiran sesebuah negara penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Ya. Okay, jadi kena ingat Johor ni dia bersemangat untuk menyerang Portugis di Melaka kerana kalau kita lihat Johor ni, Kesultanan Johor ni dia berasal daripada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi semangat tu, rasa kecintaan tu ya terhadap negara tanah tumpah. Negara tanah tumpah tu kan. Okey, menebal lah ya, sangat tinggi. Sebab itulah mereka sedia membantu Belanda untuk mengalahkan Portugis di Melaka ya. Okey, ni tak payah bincang, ni saya yang bagi tahu. Okey. Seterusnya, ini tak payah. Baik, itu adalah strategi menghadapi cabaran yang dihadapi. Di mana kita dah tengok tadi cara-cara ataupun tindakan yang diambil oleh Kesultanan Johor bagi mengukuhkan kedaulatan ya. Next kita masuk pula 6.2. Sebelum tu ada soalan tak nak tanya cikgu tentang strategi yang diambil oleh Johor bagi mengekalkan kedaulatan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Boleh faham ya? Boleh faham kenapa Johor ni membantu Belanda ya? Boleh. Okey. So, itulah antara Peringkat awal strategi boleh. yang diambil. Peringkat awal boleh. Nanti lama-lama mengantuk. Okey, tak. Kita tak ambil masa yang lama insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok 6.2 kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Maksudnya dah kemuncak.
Okey, kegemilangan. Jadi untuk tajuk 6.2 ini di akhir pembelajaran diharapkan, bukan di akhir pembelajaran, di sepanjang pembelajaran nanti diharapkan murid dapat menghuraikan, kalau tak banyak sikit pun jadilah, bagaimana Johor ni mencapai kegemilangannya. Okey, tunggu sekejap, ada lagi yang nak masuk. Okey, baik. Okey, jadi kita lihat yang pertama pengenalan dulu. Kesultanan Johor Riau muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan unggul di alam Melayu. Kerajaan ini mencapai kegemilangannya dalam aspek perdagangan dan pesuratan Melayu, penulisan, menghasilkan buku. Kerajaan ini berusaha menghidupkan kembali tradisi perdagangan kerajaan di alam Melayu dengan Arab, India dan Cina. Kalau dulu semasa mereka memakmurkan Kesultanan Melayu Melaka, menjadikan Melaka itu sebagai sebuah kerajaan yang terkenal, mereka juga mengadakan hubungan perdagangan dengan Arab, India dan Cina, betul tak? Tetapi bila Melaka jatuh ke tangan Belanda, jatuh ke tangan Portugis dan kemudian Belanda, maka kerajaan ataupun Kesultanan Johor Riau ni cuba untuk jadikan Johor Riau ni kita panggil macam setanding, setanding dengan kerajaan Melayu Melaka, di mana kerajaan Johor yang baru ditubuhkan ni mampu untuk mengadakan ataupun menjalin hubungan perdagangan dengan Arab, India dan Cina. Kalau pedagang-pedagang Arab, India dan Cina datang ke pelabuhan Johor ni, maka makmurlah ya, majulah ya. Okey, itu maksud dia. Baik, kita tengok yang pertama, kedudukan Johor yang strategik. Jadi Johor ni muncul sebagai sebuah pusat perdagangan yang terkenal, satu kerana kedudukan dia lah. Okey, pelabuhan Johor Lama di sini, kan. Okey, Batu Sawar di sini dan juga Pancur, okey, mudah dimudiki oleh kapal besar. Bukannya ibu negara, ibu kota, ini adalah pelabuhan. Yang saya cerita ni pelabuhan. Kota Lama ni adalah kota dia yang baru. Kan? Yang lebih yang baru dibuka. Maksudnya selepas digantikan dengan Sungai Sayong kan. Okey, so ni yang ketiga. Tapi di sini juga terdapatnya beberapa pelabuhan lah. Ya, pelabuhan ni maksudnya tempat untuk menurunkan barang dagangan. Okey, jadi kawasan ini ataupun Sungai Johor ni mudah dimudiki oleh kapal-kapal besar. Kerana apa? Kerana sungai ini mempunyai saiz yang lebar. Nampak ni. Ya, saiz yang lebar dan satu lagi dalam. Okey, dia lebar tu penting supaya banyak kapal boleh masuk dan keluar, dan dalam tu penting supaya kapal-kapal besar boleh berlabuh. Sampai sekarang kalau awak tengok Sungai Johor, yang kalau kamu nak ke Johor Bahru tu, kamu akan melalui Jambatan A tu. Kamu boleh tengok memang ya, antara banyak-banyak muara sungai, Sungai Johor ni yang paling lebar sekali. Okey, dilihat lebar, besar lah maksudnya kan. Dia sungai tapi besar. Okey, lokasi pelabuhan di kawasan selatan Selat Melaka. Okey, tujuannya untuk mengawal lalu lintas kapal dagang dari timur dan barat. Okey, Pelabuhan Riau yang terletak di persimpangan lalu lintas maritim yang strategik menjadi tumpuan para pedagang luar untuk berurus niaga. Maksudnya inilah kepentingannya. Kan, dia terletak di laluan. Ya. Kalau Melaka dia kena lalu kan, dia kena lalu bawah ni naik ke atas kan. Tapi kalau kat Johor ni, lalu je dekat sini dah tak perlulah naik ke atas. Ya, itu kepentingan dia lah. Ya. Okey, kemudian seterusnya tumpuan para pedagang. Tumpuan pedagang dari China, dari Gujarat, India, Belanda dan juga pedagang Inggeris. Okey, pedagang Jawa jadikan Johor sebagai pelabuhan pilihan disebabkan tidak berminat untuk berdagang dengan Portugis di Melaka. Ini masa Portugis masih lagi dekat Melaka lah. Ya, jadi mereka tak suka dengan Portugis kerana banyak sangat cukai yang terpaksa dibayar, jadi mereka beralih berdagang di Johor. Ya, pedagang Siam memasarkan hasil pertanian seperti beras. Jadi ini menyebabkan tumpuan pedagang dari tanah jajahan dan naungan serta kerajaan lain di alam Melayu. Kan, untuk mendapatkan barang-barang dagangan terutama sekali di seluruh kepulauan Melayu kan. Okey, jadi dulu Melaka menjadi tumpuan utama, tetapi bila Melaka dijajah oleh Portugis, maka
bila Johor membuka kerajaan dan pelabuhan Johor juga nampak strategik. Okey, lokasi bagus, saiz sungai lebar, jadi kebanyakan pedagang-pedagang memilih Johor, menggantikan Melaka, ya. Okey, seterusnya pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan dagangan. Pelabuhan Johor juga menjadi pusat pertukaran barangan dagang keluaran alam Melayu dengan barangan dari China, India dan Arab. Barang dagangan yang dibekalkan oleh tanah jajahan dan juga kawasan-kawasan naungan Johor seperti lada hitam, biji timah dan juga emas. Okey, biji timah diperolehi dari Kelang di Sungai Ujong dan juga Bernam serta di Pulau Bangka, Sumatera, manakala lada hitam dari Jambi, emas dari Indragiri dan juga pelbagai barangan tempatan lain seperti kelapa kering, kayu gaharu, damak, kelembak, sagu, pinang, ikan masin, periuk, periuk belanga tu, lilin dan garam dari Pahang, Timur Sumatera, Kepulauan Riau, Sungai Ujong, Kelang, Naning dan juga Rembau. Ini barang dagangan. Ya. Jadi kalau kamu lihat dalam buku teks pun ada ya tentang barang-barangan yang cikgu sebutkan tadi. Boleh tengok sendiri gambar-gambar dalam buku teks tu lebih lengkap. Yang ketiga, sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Contohnya Pelabuhan Batu Sawar. Pelabuhan Batu Sawar kat mana? Dekat sini. Dia kasih dah tunjuk peta kan. Okey, ini Batu Sawar. Ini pusat kerajaan dia. Ini Pelabuhan Batu Sawar. Okey, jadi apa yang ada di Pelabuhan Batu Sawar? Okey. Kita lihat menjadi pusat perdagangan untuk barangan yang dibawa dari China, antaranya benang emas. Ini benang emas. Okey, kain sutera putih, barangan tembikar, seramik, kuali besi, teh dan juga tembaka. Ini sutera. Ya, ini barangan daripada China. Okey, kemudian pedagang Jawa pula membawa beras. Okey, pedagang Gujarat membawa kain, wangian dan juga manik. Dan juga Johor mendapat bekalan beras yang diniagakan oleh pedagang Siam. Okey, ini dekat Pelabuhan Batu Sawar ya. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana kegemilangan Johor ini. Kita lihat yang keempat, kesibukan Pelabuhan Johor Riau. Terdapat 500 hingga 600 buah kapal dagang pelbagai bangsa berlabuh di Pelabuhan Johor, terutamanya di Pelabuhan Riau. Sebentar ya. Lambat, cikgu dah start separuh dah. Okey, antara kapal yang berlabuh di Riau, seperti kapal Siam, kapal Portugis, Inggeris dan pulau-pulau di alam Melayu. Ini bukti menunjukkan bahawa Johor ni mencapai kegemilangan bila pedagang-pedagang melihat, wow, banyaknya kapal dagang. Jadi dia kata antara 500 hingga 600 buah kapal dagang yang singgah di Pelabuhan Johor Riau. Ini menunjukkanlah bahawa Johor ni menjadi tumpuan utama. Okey. Ada lagi. Okey, pengurusan pelabuhan. Kecekapan Pelabuhan Kesultanan Johor Riau mengendalikan barang dagangan dan kemampuannya untuk membekalkan semula kapal dengan cepat dan murah merupakan antara faktor utama yang menjadikan pelabuhannya sebagai pelabuhan entrepot. Jadi sebenarnya seperti yang kita sedia maklum, mereka ini asal daripada Kesultanan Melayu Melaka kan. Jadi Melaka dulu pun pernah mencapai kegemilangan dari aspek perdagangan. Jadi semua tu mereka dah belajar. Kan, dia dah ada kemahiran bagaimana nak mengendalikan pelabuhan yang besar. Jadi bila mereka membuka Johor, jadi benda tu tak ada masalah. Okey, orang panggil macam dia panggil, kita panggil apa? Maksudnya mereka ni dah mahir. Bila dah mahir jadi semuanya berjalan dengan lancar.
ya. Jadi sebab itulah pedagang-pedagang suka kan cepat memunggahkan barang, cepat menyediakan kapal dalam keadaan yang kita panggil boleh berlayar kan. Okey, maksudnya kecepatan tu, ketepatan masa, kelicinan kan. Okey, jadi kecekapan setiap orang apa ni kita panggil penguasa-penguasa ataupun pegawai-pegawai yang berurusan di bahagian pelabuhan ni menarik minat kapal-kapal dagang untuk singgah di pelabuhan Johor ya. Okey, kemudahan pelabuhan. Okey, ini di bahagian pelabuhan lah yang menyebabkan pedagang tertarik ya. Pertama, kemudahan di pelabuhan. Okey, menyediakan gudang bawah tanah untuk simpan barangan bagi mengelakkan daripada kebakaran. So dia ada gudang untuk simpan barang. Menyediakan pegawai terlatih untuk mengendalikan urusan perdagangan. So pegawai-pegawai yang ada dekat pelabuhan ni adalah pegawai-pegawai yang sangat terlatih. Mereka mahir. Ya, membekalkan barang yang diperlukan oleh pedagang seperti lada hitam dan rempah ratus. Maksudnya kalau pedagang tu dia nak membawa balik ataupun membeli barangan-barangan untuk dibawa balik ke negara dia, barangan tu cepat disediakan. Maksud kalau macam kita sekarang cepat membungkus lah kan, mengkotakkan dia kan. Zaman sekarang kotak, kalau dulu dia tak ada kotak lah ya. Kalau zaman sekarang dia macam contohnya macam cepatlah dia kotakkan barang tu, sediakan setempat. Jadi orang sukalah ya. Kemudian yang kedua, urusan jual beli. Perdagangan dijalankan secara tukar barang ataupun sistem barter dan menggunakan mata wang Sultan Alauddin Riayat Shah I, Sultan Johor yang pertama kan. Okey, jadi antara mata wang diperkenalkan seperti mata wang emas, emas lah ya. Wang perak dipanggil kupang dan wang timah dipanggil katun. Itu nama-nama wang dulu ni. Pada akhir abad ke-18, mata wang asing seperti dolar Sepanyol, dolar Meksiko dan duit Belanda turut digunakan. Syah Bandar merupakan pembesar yang bertanggungjawab uruskan sistem jual beli dan kutipan cukai pelabuhan. Cukai pelabuhan yang dikenakan terhadap pedagang adalah berpatutan. Dan Syah Bandar menetapkan ukuran dan berat timbangan barangan. Dia sama macam Melaka kan, sebab dia berasal daripada Kesultanan Melayu Melaka ya. Ketiga, sistem naungan. Pedagang luar dan juga pedagang tempatan dapat naungan daripada bendahara, temenggung, laksmana dan juga Raja Indra Bongsu. Sebahagian hasil keuntungan diberikan kepada pihak yang memberikan naungan dalam bentuk cukai perdagangan berdasarkan sistem naungan. Melalui sistem ini, pedagang mudah mendapatkan surat kebenaran daripada Belanda dan dapat berlayar tanpa gangguan di Selat Melaka. Ini bila Belanda dah menguasai Melaka lah. Jadi mereka ni boleh melalui Selat Melaka tu tanpa perlu lagi membayar cukai kepada Belanda. Kan? Okey. Macam mana dia dapat? Sebab mereka ni ada setengah negara ni dia adalah kawasan naungan. Ada setengah lagi kawasan jajahan. Jadi kalau kawasan naungan daripada ini, bendahara, temenggung, laksamana, Raja Bongsu, jadi mereka ni hanya perlu dapatkan surat kebenaran daripada orang-orang ni sahaja. Bila ada surat naungan tu macam ada permit lah. Ya, permit, surat kebenaran nak merentas kan. Okey. Jadi mudahlah ya pedagang-pedagang tadi untuk berlayar di Selat Melaka tanpa disekat oleh Belanda ya. Ini kita panggil sistem naungan. 4, peranan orang laut. Orang laut ni ditugaskan sebagai pengawal pelabuhan, penunda kapal dagang, penunjuk arah kepada para pedagang dan juga pengawal di perairan Johor dan juga di Selat Melaka. Orang laut ni of course lah tinggal di laut lah kan, tepi-tepi pelaut tu. Kemudian seterusnya terlibat mengawal keselamatan Kesultanan Johor Riau dengan menjadi tentera angkatan laut. Mereka ni satu sebab dia orang laut, duduk dekat pantai, jadi mereka ni mahir. Mahir dalam selok-belok kawasan laut ni. Jadi sebab itulah ini pekerjaan mereka dan selain daripada itu mereka juga menjadi tentera angkatan laut. Ya. So peranan orang laut. 5, kemudahan membaiki dan membina kapal. Pelabuhan di Johor mempunyai kemudahan baiki dan bina kapal bersaiz kecil. Orang laut mahir dalam pembinaan kapal. Mereka membuat kapal pesisir pantai seperti kolek, banting, penjajah, baluk dan pencalang. Ini nama-nama kapal kecil. Ya, sebab daripada kapal besar nanti dia akan turunkan kapal kecil pergi ke pelabuhan. Inilah kapal-kapalnya. Kita panggil kapal pesisir pantai.
Dan kemahiran ini telah membantu memajukan Kesultanan Johor Riau. Jadi pedagang-pedagang daripada kapal besar ni dia hanya menunggu sahaja. Menunggu sahaja orang yang akan bawa kapal-kapal kecil ni pergi menghampiri kapal mereka dan menurunkan barang dagangan dibawa ke pelabuhan ya. So itu kelebihan lah, ya, kelebihan Johor yang menarik minat pedagang-pedagang. Ada kemudahan, kemudahan kan. Okey, itu tentang kemajuan pelabuhan. Jadi ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, kita tak nak masuk terus pusat persuratan ya. Kita nak habis sampai kemajuan pelabuhan sahaja. Okey, jadi lihat buku biru. Boleh lihat buku biru tak? Boleh. Okey. Kita tengok hari tu saya dah minta kamu jawab kan soalan objektif. Objektif ke soalan muka surat 63 rasanya kan? Betul tak? 63, 64. 63, 64. Okey, meh kita tengok jawapannya sama-sama. Alhamdulillah ramai yang boleh join kelas kita. Okey. Alright, soalan nombor 1A. Pengasas Kesultanan Johor Riau siapa? Sultan Alauddin Riayat Shah 1. Okey, Sultan Alauddin Riayat Shah 1, atau kamu nak tulis nama lama dia, nama apa? Raja Ali. Raja Ali. Mana-mana pun betul. Tandakan right. Kedua, dititahkan menghimpunkan rakyat untuk membuka negeri. Siapa? Bendahara Seri Nara Diraja. Bagus Arif. Bendahara Seri Nara Diraja. 3, pusat pemerintahan ialah di Kota Kara Pekan Tua. Siapa? Empayar Kota Johor yang pertama. Okey. Empayar yang pertama boleh. Pusat pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah 1 pun boleh. Mana-mana boleh. Pusat pemerintahan pertama pun boleh. Mana-mana jawapan pun diterima. Okey, di Kota Kara sesuai menjadi kerana Benteng terletak di pertahanan. kawasan berbukit bukau. Benteng pertahanan. Betul. Okey, benteng pertahanan. Pusat pemerintahan dibuka kerana kemusnahan Kota Kara. Apa nama tapak baru? Kota Sayong. Bagus. Sayong. Kota Sayong. Najibah. 5. Pusat 6. Okey, pusat pemerintahan Kota Batu Johor Lama juga dikenali sebagai Tanjung Batu. Tanjung Batu. Okey, so itu yang pertama. Next kita tengok pula Kesultanan Johor Riau. Diasaskan oleh Ali. Waris Kesultanan Melayu Melaka. Waris Kesultanan Melayu Melaka boleh, atau nama dia pun boleh. Apa nama dia? Raja Ali nak tulis boleh, atau nama gelaran dia pun boleh. Apa dia? Sultan Sultan Alauddin Alauddin Riayat Riayat Shah. Shah 1. Okey, mana-mana pun diterima. B, diperintah oleh Sultan daripada 2 keturunan. Bagus. 2 keturunan jawapan dia. C, 1528 1699 diperintah oleh waris keturunan Kesultanan Melayu Melaka. Bagus. Kesultanan Melayu Melaka. D, 1699 1824 diperintah oleh waris keturunan Sultan berketurunan Bendahara Johor. Bendahara Johor. Okey. Next, yang 3 tu kita tinggal dulu. Last nanti baru kita belajar yang itu. Okey, next muka surat 64. 1A. Jawapan dia menguasai Perdagangan. kawasan perdagangan. B, memberikan bantuan kepada Belanda. Okey, untuk mengalahkan Aceh. C, tuntutan terhadap wilayah Tungkal. Tungkal. Bagus. D, Konflik pembesar. yes, konflik Pembesar. membesar berlaku di Johor. E, Raja Kecil. yes, membantu Raja Sulaiman mengusir Raja Kecil. F, Yang Tuan Muda Bugis. Muda Bugis. okey, Yam Tuan Muda Bugis yang pertama di Johor itu adalah Daeng Merewah daripada Opu Bugis 5 bersaudara tadi tu di salah seorang. Okey, G, Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ke? Ibrahim. Sultan Ibrahim jawapan dia. Okey. H, Portugis. yes, ancaman Portugis. I, Kuala Sungai Telur. Kuala Sungai Telur. Okey, J, Berbaik-baik. Berbaik-baik. melaksanakan dasar berbaik-baik. K,
Orange. Orange. Okey, nama Orange. kapal Belanda tadi adalah orange. Sebenarnya orange, ya. Oranje pun boleh, orange sebenarnya. Okey. L. Menggali parit. Menggali parit Ini bantuan kubu. daripada Johor kan, menggali parit ya untuk membina kubu. Okey, so itu tentang pengasasan Kesultanan Johor Riau. Jadi tugas kamu seterusnya ialah sila siapkan muka surat 65. Okey, kemudian muka surat 65 lah dulu sebab 66 ni pesuratan. Okey, Siap. dah siap, bagus. Okey, next muka objektif muka surat 68. Okey, 6.2 tu soalan 12, 13, 14, 15, 16 sehingga sehingga soalan buatlah sampai habis. Nanti kita bincang terus je. Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Sebab saya tak boleh tahan kamu lama-lama sebab kamu kena get ready to the next class. Jadi seperti yang saya dah sedia maklum, saya dah maklumkan kemarin sesiapa yang belum menyiapkan live worksheet yang saya bagi pada hari Khamis tu, tolong siapkan sebab yang saya tanda hantar tu sikit baru. Semua kehadiran ni last kali akan dihantar kepada grup ibu bapa tau. Okey, sebab mak ayah semua nak tahu tentang kehadiran anak-anak. Jadi kita terpaksa buat kehadiran lengkap. Ya, terima kasih yang bersuara sebab kamu bercakap tu PBD kamu ditanda. Sebab tu jangan senyap ya, kena bercakap. Okey, so lepas ni siapa yang tak siapkan lagi live worksheet yang hari Khamis tu, buat hantar. Ya, buat dan hantar. Ini nak kamu biasa menjawab soalan sebenarnya. Ya, kamu berlatih menjawab soalan lama-lama mahirlah. Kan? Okay. So, saya nak ambil kehadiran hari ni. Hari ni 20 hari bulan 6. Okay. Saya sebut nama. So, bolehlah keluar daripada kelas. Terima kasih banyak-banyak. And ready to your next class. Ya. Okay. Anis. Nurul Anis. Terima kasih. Karina. Terima kasih. Aisyah. Terima kasih Aisyah. Sama. Okay. Najiha. Terima kasih. Arif. Arif pun bagus. Baik, Cik. Boleh join. Okey, boleh siapkan kerja ya. Muhammad Darwish, terima kasih Darwish. Kemudian Alia Najihah. Alia Najihah ni kejap Alia Najihah. Saya cari nama tak jumpa lah Alia Najihah. Alia Najihah ni nama apa? Siapa tahu? Ada Najihah ke? Adakah kawan kamu nama Najihah? Alia Najihah? Sebab dia tak ada. Ada seorang je. Alia Najihah ni. Alia Najihah ni nama apa sebenarnya dia? Alia Batisha. Alia Batrisha. Sekejap nak tengok. Alia Faiza. Ada tapi Alia Najihah ni tak confirm. Alia Najihah ni budak baru ke lama? Budak baru. Dalam kelas kamu tak ada lagi kan nama Alia Najihah kan? Tak ada. Alia Batisha. Apa tak nama dia? Oh, ya ke? Apa nanti saya tanya dekat dalam grup sekali lagi. Takut takut budak baru. Okay, Amisha, thank you very much. Amisha. Syahrin. Thank you Syahrin. Okay, Nur Syafika Dania, thank you very much. Syahidatul Ain, terima kasih. Pang, thank you Pang. Seorang lagi tak masuk juga Pang Terima kasih Ciku. Okay, siapkan tugas ya. Okay, Okey. Amsyah Mikdam. Nurul Jannah, terima kasih Nurul Jannah. Abjad Q ni siapa? Abjad Q ni siapa? Hello, Assalamualaikum. Abjad Q ni siapa? Nak join kelas tu siapa?
Abjad cute, kita dah habis kelas ni. Awak macam apa cerita ni Abjad cute? Oh, Abjad cute. Awak ni apa cerita ni?